Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan mengenai topik berkaitan dengan riba. Sebelum kita mendalamkan lagi perbincangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Ain Sabrina binti Muhammad Sayuti. Nombor matrik 10 DIB 21F1025. Transaksi yang berkaitan dengan muamalat, semua perkara adalah halal dan harus, kecuali perkara-perkara yang telah ditetapkan menerusi nasnya. Salah satu perkara yang diharamkan adalah riba. Riba dari segi bahasa ialah tambahan atau subur. Walau bagaimanapun, bukan suatu perkara yang bertambah itu adalah riba menurut hukum fiqh. Dari segi istilah syariat pula ialah akad yang terjadi ke atas pertukaran barangan yang tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut ukuran syarak ketika berakad ataupun dengan menangguhkan pertukaran kedua-dua belah pihak salah satu daripada kedua-duanya. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan riba ini. Antaranya surah Al-Rum ayat yang ke-39 yang bermaksud, dan sesuatu riba atau tambahan itu yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkannya untuk mencapaikan keredaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah melipat gandakan pahalanya. Terusnya surah An-Nisa ayat 161 juga menyebut berkaitan dengan riba ini yang bermaksud, dan disebabkan mereka memakan riba sedangkan sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan kerana mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Seterusnya menurut Al-Sunnah pula, Jabir melaknati orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan kedua saksinya. Dan baginda juga turut bersabda bahawa mereka semua adalah sama. Seterusnya menurut riwayat Muslim, jauhilah 7 perkara yang membinasakanmu. Yang bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 hal itu? Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, makan harta anak yatim, makan riba, melarikan diri dari medan pertempuran, dan zina wanita baik-baik lagi beriman. Riwayat Al-Muslim. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Maisarah binti Waimi, nombor matrik 10 DIB 21F1051. Jadi saya akan membentangkan tentang riba al-duyun. Apa itu riba al-duyun? Riba al-duyun ialah sejenis riba yang melibatkan kadar lebihan faedah yang terhasil disebabkan tempoh, sama ada tempoh pemberian pinjaman mata wang atau manfaat sesuatu aset. Dalam erti kata lain, riba al-duyun melibatkan sebarang jenis pinjaman yang membawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjaman dengan memenuhi 3 syarat, iaitu syarat yang pertama ialah terhad kepada manfaat material bukan spiritual seperti pahala. Syarat yang kedua ialah dapat memberi manfaat tambahan kepada pemberi pinjam, dan syarat yang terakhir iaitu syarat yang ketiga ialah dapat memberikan manfaat yang telah diisyaratkan atau dipersetujui awal oleh pemberi pinjam dan pihak yang meminjam. Riba al-duyun ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Suha binti Rohani. Nama matrik 10 DIB 21F1029. Riba yang seterusnya ialah riba al-qard. Riba al-qard berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok akan dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh peminjam. Sebagai contoh, Zahid meminjamkan keretanya kepada Haikal dan menyatakan bahawa Haikal mestilah memulangkan kereta tersebut dengan minyak yang penuh, sedangkan minyak kereta tersebut tidak penuh semasa diberi pinjam. Contoh yang kedua ialah Amir meminjamkan duit 1,000 kepada Akil dan meletakkan syarat Akil mesti memulangkan balik wang sebanyak 1,200 kemudian. Lebihan 200 tersebut adalah riba.
Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 10 DIB 21F1055. Saya akan menerangkan tentang riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah merupakan manfaat atau kadar tambahan yang dikenakan kepada peminjam kerana pembayaran balik pinjaman melebihi tempoh yang ditetapkan, sama ada kerana kelewatan ataupun penangguhan. Contoh pertama yang dapat saya berikan di sini ialah Siti meminjam RM2,000 daripada Nora dan berjanji untuk membayar selepas 2 bulan. Selepas 2 bulan, Siti gagal membuat pembayaran tersebut. Nora mengenakan bayaran RM500 kepada Siti. Jadi di sini Siti perlu membayar RM2,500 kepada Nora. Tambahan RM500 tersebut merupakan riba al-jahiliyah. Contoh kedua yang dapat saya berikan ialah Ahmad meminjam sebuah buku daripada perpustakaan sekolahnya. Dia perlu memulangkan buku tersebut pada hari ke-7 peminjamannya. Namun pada hari ke-7 dia terlupa untuk membawa buku tersebut. Disebabkan itu, perpustakaan sekolahnya telah mengenakan denda kepada Ahmad, iaitu bayaran sebanyak RM5. Bayaran denda tersebut merupakan riba al-jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa binti Syukri, nombor matrik 10 DIB 21F1019. Jadi, hari ini saya akan menerangkan tentang jenis riba yang kedua, iaitu riba al-buyung. Riba al-buyung ialah sejenis riba yang berlaku daripada jual beli barang ribawi. Ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barang ribawi atau pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Barang ribawi ialah emas, perak, kurma, barli, gandum dan garam. Riba al-buyung ini terbahagi kepada dua, iaitu riba al-fad dan riba al-nasa. Baik, saya akan menerangkan apa itu riba al-fad. Riba al-fad ialah sejenis riba yang menjalankan proses menjual beli bahan ribawi yang sama jenis tanpa persamaan timbangan atau sukatan. Contohnya, anda menukarkan 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Walaupun kualitinya berbeza, tetapi disebabkan kedua-dua itu ialah barang emas, maka beratnya mestilah sama semasa pertukaran. Contoh yang lain ialah menukarkan 10 kg beras biasa dengan 5 kg beras basmati. Kedua-duanya ialah beras walaupun berlainan kuantiti. Namun begitu, pertukaran mestilah dengan berat yang sama. Jadi, jelaslah definisi riba al-buyung dan apa itu definisi bagi riba al-fad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Nama saya Nur Izzati Aina binti Muhammad Zaki dan memegang nombor matrik 10 DIB 21F1069. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis riba, iaitu riba an-nasa. Riba an-nasa merupakan jual beli atau pertukaran dua barang ribawi yang sama jenis, dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh, iaitu tidak sempurna dalam satu masa yang sama. Selain itu, riba an-nasa juga dikenali sebagai riba an-nasiyah. Sebagai contoh, Aiman membeli emas seberat 6 gram dengan harga RM1,000 Malaysia secara tangguh. Bermakna, Aiman akan mengambil emas hari ini dan akan membayarnya pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Islam bin Fauzan. Nombor matriks yang diberi 10 DIB 21F1057. Kesimpulan, riba. Riba merupakan salah satu elemen yang diharamkan di dalam agama Islam. Banyak dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis menerangkan tentang pengharaman riba ini. Sebagai umat Islam yang patuh pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, haruslah kita mengelakkan diri dari terlibat dalam transaksi riba. Hal ini dikarenakan riba merupakan salah satu daripada 7 dosa-dosa besar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengatakan, jauhilah 7 perkara dosa-dosa besar ini, iaitu syirik, sihir, makan harta anak orang yatim, membunuh tanpa hak, makan riba, lari dari peperangan, dan menuduh wanita yang suci dengan zina tanpa ada saksi yang adil. Pengharaman riba memberi hikmah pada umat manusia. Hal ini kerana riba merupakan sesuatu yang menganiayai sesuatu pihak dalam transaksi.
Hal ini telah bercanggah dengan kepentingan manusia kerana peminjam tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa membayar lebih apa yang diperolehi dalam pertukaran. Pihak yang memakan riba akan bertambah senang dan kaya, hasil gandaan dan percambahan wang dalam pinjaman. Orang kaya yang mampu memberi pinjaman akan menjadi kaya dari hari ke hari, manakala orang yang meminjam akan menjadi miskin akibat menanggung percambahan dalam pinjamannya. Ini seterusnya menghalang orang ramai terlibat dalam ekonomi yang asli. Disebabkan riba, orang ramai lebih tertarik melakukan transaksi keuangan berbanding melakukan transaksi jual beli yang memicu kepada kemajuan ekonomi negara. Ini kerana dalam transaksi keuangan dapat memberi keuntungan tanpa melakukan apa-apa usaha, yang menyebabkan sistem ekonomi akan musnah sekiranya perkara ini berlaku secara berterusan. Walaupun kita tidak sedar, akan tetapi dalam transaksi seharian kita mudah terjebak dalam elemen ini. Sebagai umat yang bijak dan pintar, kita seharusnya dan diwajibkan untuk mengelakkan diri dari terlibatnya dalam riba. Itu saja dari grup 3 bertajukan riba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.